Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Muhammad Ali bin Cik Ruzlin dan saya akan membentangkan berkenaan dengan pendahuluan untuk perbentangan kertas kerja kami. Baik, Malaysia adalah sebuah negara yang stabil dan aman dari segi politik. Pada 31 Ogos 1997, ia mengisytiharkan kemerdekaan daripada British dan menjadi sebuah negara yang merdeka. Malaysia mencapai kemerdekaan sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1997 dan kemudiannya menjadi Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Rakyat negara ini telah menikmati kestabilan politik sejak daripada itu. Malaysia juga adalah sebuah negara berbilang kaum dengan kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Di samping itu, ia mengandungi beberapa kaum minoriti yang lain. Selain itu, rakyat Malaysia hidup semumbung dengan aman dan tenteram meskipun terdapat pelbagai kaum dan bangsa yang berbeza. Selain itu, Malaysia adalah salah satu daripada beberapa negara di dunia yang menggabungkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dalam kerajaannya. Kedua-duanya adalah merupakan asas perlembagaan Malaysia yang kali terakhir dipinda pada tahun 1963. Malah, sebelum negara ini mencapai kemerdekaan, demokrasi telah berkembang dengan maju dan telah diamalkan di Malaysia. Manakala institusi raja-raja telah menyaksikan beberapa perubahan daripada dahulunya berkuasa mutlak, namun kini ia tertakluk kepada perlembagaan Malaysia yang dikenali sebagai raja berperlembagaan. Saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan objektif penulisan kertas kerja kami. Objektif kami menulis kertas kerja ini adalah untuk menerangkan kepentingan konsep politik demokrasi dan raja berperlembagaan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada golongan belia. Yang pertama. Yang kedua, kami ingin menerangkan peranan yang di-Pertuan Agong. Dan yang ketiga, menerangkan fungsi Dewan Rakyat dan Dewan Parlimen di Malaysia. Dalam kajian ini kami mengutamakan kepada golongan belia adalah kerana mereka akan menjadi pencorak masa hadapan negara. Selain itu, kami juga akan merungkaikan betapa pentingnya politik berparlimen dan raja berperlembagaan di dalam kepentingan sistem raja berperlembagaan. Dalam menulis kertas kerja ini, kami menggunakan pendekatan atau metodologi secara kajian kualitatif, yang mana dengan mengkaji kajian-kajian ataupun penulisan-penulisan yang lepas berkenaan dengan politik, kami menggunakan bahan-bahan rujukan seperti buku teks yang berkaitan dengan sejarah-sejarah politik negara, dan kami juga merujuk akhbar dalam talian dan banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Hazman bin Ibrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep politik di Malaysia. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi politik. Maksud perkataan politik iaitu daripada perkataan Yunani yang bermaksud polis, iaitu negara kota. Manakala perkataan siasat pula ialah kata terbitan bahasa Arab yang bermaksud memerintah ataupun mentadbir. Malaysia merupakan negara yang aman dan stabil dari segi politik. Seperti yang kita ketahui, negara kita telah mencapai kemerdekaan dan telah menjadi negara yang berdaulat semenjak 31 Ogos 1957 daripada British. Kronologinya, Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan kemudian membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Semenjak itu, negara ini hidup dalam situasi politik yang stabil. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama. Sebagai negara yang stabil dari segi politik, ia tidak pernah mengalami insiden yang serius kecuali pada tahun 1969, iaitu pada tarikh 13 Mei telah menjadi satu urusan kaum di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Mengikut Kemusyawaratan Malaysia keempat, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya ataupun pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan oleh wakil-wakil yang dipilih. Manakala dalam bahasa Greek pula, demokrasi berasal dari perkataan demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan,
dan memberi maksud kekuasaan rakyat. Menurut seorang tokoh barat, iaitu Jerome Pinnock, demokrasi dalam bahasa mudahnya bermaksud pemerintahan daripada rakyat atau government by the people. Demokrasi ini terbahagi kepada dua, iaitu demokrasi secara langsung dan secara tidak langsung. Demokrasi langsung ialah rakyat sendiri yang membuat pilihan seperti pilihan raya dan sebagainya. Manakala demokrasi yang secara tidak langsung adalah apabila rakyat membuat keputusan secara tidak langsung melalui bergantung kepada perwakilan yang telah dipilih oleh mereka. Malaysia adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, iaitu demokrasi secara langsung kerana rakyat sendiri membuat pilihan dengan mengadakan pilihan raya. Pilihan raya merupakan satu proses demokrasi di mana undian digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di parlimen. Ia merupakan satu mekanisme untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-jawatan penggubal undang-undang, eksekutif dan kerajaan tempatan. Di Malaysia, terdapat beberapa parti politik yang akan melahirkan wakil-wakil rakyat untuk bertanding di pilihan raya tersebut. Antaranya adalah Barisan Nasional, Parti Islam Se-Malaysia, Malaysian Chinese Association MCA, Democratic Asian Party DAP dan Malayan Indian Congress MIC serta Pakati Keadilan Rakyat dan sebagainya. Seterusnya ialah pilihan raya. Terdapat dua jenis pilihan raya, iaitu pilihan raya umum PRU dan pilihan raya kecil PRK. Kaedah atas sistem pilihan raya boleh dikategorikan kepada dua, iaitu sama ada perwakilan berkadar atau sistem majoriti. Dalam sistem pilihan raya, ia mementingkan pemenang atau beberapa pemenang menurut pengiraan undi yang diperoleh oleh setiap calon yang bertanding. Pemenang akan menjadi tumpuan kerana mereka akan mewakili rakyat di parlimen dan terlibat dalam proses pengumbalan undang-undang. Oleh sebab itu, cara pemilihannya amat penting dan sepatutnya selari dengan kehendak demokrasi. Pilihan raya biasanya dipantau oleh sebuah badan bebas. Misalnya di Malaysia, ia dipantau oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Pilihan raya akan diadakan selama 5 tahun sekali selepas pemubaran Dewan Rakyat dan Dewan Negeri. Pilihan raya akan diadakan dalam masa 60 hari selepas pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Manakala pilihan raya kecil pula akan diadakan di atas sebab kekosongan yang ditinggalkan oleh penyandangnya disebabkan oleh beberapa perkara seperti kematian atau penyandangnya telah muflis atau terlibat dengan kesalahan jenayah. Seterusnya, parlimen pula bermaksud majlis yang mempunyai kuasa tertinggi dalam membuat undang-undang. Parlimen terbahagi kepada dua, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Di sinilah wakil rakyat yang telah dipilih melalui pilihan raya akan membincangkan permasalahan rakyat dan menggubal serta membuat dasar-dasar serta polisi untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, parlimen juga berperanan dalam meluluskan undang-undang, meluluskan cukai, meluluskan bajet kerajaan, menyemak dasar dan sebagainya. Manakala demokrasi berparlimen di sini pula bermaksud bahawa pemerintahan negara haruslah dijalankan secara perwakilan. Yang keduanya adalah pembentukan sebuah kerajaan adalah berasaskan persetujuan dan seterusnya adalah rakyat secara langsung mengambil bahagian dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih di dalam sistem pilihan raya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazim bin Muhammad Shah. Pada hari ini saya akan mengupas tentang konsep raja berperlembagaan. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai raja berperlembagaan dan bukannya raja yang berkuasa mutlak. Kuasa raja juga takluk di bawah perlembagaan persekutuan dan tidak boleh sewenang-wenangnya membuat keputusan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Raja berperlembagaan adalah satu jenis kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Raja berperlembagaan yang moden biasanya menggunakan konsep politik tiga serangkai. Ini bermaksud raja adalah hanya ketua simbolik di dalam rangkai eksekutif dan kuasanya adalah terhad oleh perlembagaan negara. Apabila seorang raja mempunyai kuasa pemerintahan yang penuh, ianya dipanggil monarki mutlak.
Institusi beraja telah menyaksikan beberapa perubahan daripada zaman ke zaman, daripada dahulunya berkuasa mutlak menjadi raja yang tertakluk kepada perlembagaan. Semasa zaman sebelum kolonial dalam masyarakat Melayu, raja itu terletak di dalam hierarki yang tertinggi dan bertanggungjawab memerintah dan mentadbir yang berkuasa dalam menggobal dan melaksanakan dasar pemerintahan. Selain itu, raja atau sultan pada zaman sebelum kolonial adalah berkuasa terhadap kerajaan yang diwarisi dan diasaskan sendiri. Lantaran daripada itulah yang menyebabkan raja berkuasa mutlak dan rakyat perlu dan wajib mematuhi raja tersebut. Namun segalanya berubah selepas kedatangan kolonial apabila raja hanya berperanan sebagai ketua bagi hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja semata-mata. Hal ini disebabkan raja telah digantikan dengan sistem residen dan Pesuruhjaya Tinggi British dalam menjalankan segala bentuk pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Selain itu, memburukkan keadaan apabila raja tidak boleh berbuat apa-apa dan terpaksa akur terhadap kekuasaan penjajahan kolonial ketika itu disebabkan mereka lebih kuat dari segi ketenteraan dan sebagainya. Inilah titik tolak kepada terhakisnya sistem raja berkuasa mutlak di tanah Melayu ketika itu. Kuasa raja telah terhakis dan hilang serta terhad terhadap bidang kuasa hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu sahaja. Seterusnya, selepas negara mencapai kemerdekaan, kuasa mutlak raja telah dikembalikan tetapi telah diubah suai berdasarkan amalan demokrasi. Raja berperlembagaan adalah sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Raja berperlembagaan adalah satu konsep yang timbul daripada kemunculan sistem demokrasi. Dengan demikian, kuasa raja berperlembagaan adalah terbatas dan tidak sewenang-wenangnya. Kuasa raja pula diwakilkan kepada kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri. Raja dikehendaki menerima dan bertindak mengikut nasihat kabinet dan menjalankan tugas. Raja sebagai ketua negara dalam sistem raja berperlembagaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, mengikut perlembagaan Yang di-Pertuan Agong, dilantik dalam kalangan Raja-Raja Melayu setiap 5 tahun sekali melalui mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Ia berperanan sebagai ketua agama Islam persekutuan dan bertindak sebagai ketua negara. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai timbalan yang juga dilantik dalam Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu di setiap negeri pula bertindak sebagai ketua agama Islam, manakala Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di negeri yang tidak mempunyai sultan. Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas mengikut perlembagaan dengan nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, manakala sultan pula sebagai ketua negeri menjalankan tugas dengan nasihat Menteri Besar. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Hadi Imran bin Muhammad. Jadi, pada hari ini saya akan menerangkan serta membincangkan serba sedikit tentang peranan Yang di-Pertuan Agong yang sekarang ini bertahta sebagai pemerintah utama negara Malaysia yang tercinta. Seperti yang kita tahu, bahawa YDPA mempunyai beberapa kuasa dan peranan tertentu dalam negara mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang dipersetujui. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara seperti membubarkan parlimen, melantik Perdana Menteri dan melantik jemaah menteri serta beberapa yang lain. Bukan itu sahaja, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai hak-hak tertentu dalam kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman negara bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, jika perkara-perkara yang penting seperti ini tidak dijaga dan ditadbir urus dengan baik dan terperinci, maka musnahlah sesuatu negara itu. Seterusnya, seperti yang kita tahu bahawasanya Yang di-Pertuan Agong mempunyai begitu banyak sekali peranan penting yang perlu dimainkan dengan sebaiknya bagi menjaga kestabilan negara. Jadi di sini saya hanya akan menerangkan beberapa sahaja. Yang pertama adalah menjamin hak istimewa kaum Melayu dan Bumi Putera.
Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah hak istimewa bagi kaum Melayu dan Bumiputera diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan di Perkara 153. Dalam perkara tersebut telah dinyatakan dengan jelas bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan entiti ataupun seseorang yang bertanggungjawab akan segala perkara berkaitan dengan hak istimewa kaum Melayu dan Bumiputera. Perkara 153 dalam kurungan 1 menyatakan bahawa menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Dengan itu, jelaslah bahawa Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong merupakan seseorang yang penting bagi menjamin hak istimewa kaum Melayu dan Bumiputera. Maka keperluan Yang di-Pertuan Agong sebagai individu yang penting bukan sahaja membantu kaum Melayu, malah memastikan kehidupan Bumiputera dari Sabah dan Sarawak terjamin disebabkan faktor sejarah yang meletakkan Sabah dan Sarawak dalam keadaan serba kekurangan ketika pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Yang kedua pula adalah sebagai Ketua Agama Islam. Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan sebagai Ketua Agama Islam bagi seluruh umat Islam di wilayah-wilayah persekutuan. Perkara ini telah dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 3 dalam kurungan 5. Maka dengan itu jelaslah keperluan Yang di-Pertuan Agong menjadi seorang Ketua Agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan bagi memastikan semua umat Islam di negeri-negeri berkenaan mempunyai pihak yang berautoriti dalam penggubalan undang-undang, syariah dan dasar-dasar yang berkaitan dengan agama. Yang ketiga pula adalah berperanan sebagai Ketua Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Diraja Malaysia. Status Yang di-Pertuan Agong bukan sahaja sebagai Ketua Negara yang diperuntukkan kuasa dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu perkara 32 dalam kurungan 1. Perkara ini menjelaskan bahawa ini menunjukkan status dan kepentingan Yang di-Pertuan Agong dalam hierarki ketenteraan nasional. Justeru, sebagai Ketua Negara, baginda berperanan penting dalam memastikan pentadbiran negara berada dalam landasan yang betul mengikut acuan Perlembagaan Persekutuan yang telah dipersetujui. Baginda Yang di-Pertuan Agong juga bertindak sebagai penyemak dan pengimbang supaya ketua-ketua bagi ketiga-tiga badan eksekutif, perundangan dan kehakiman menjalankan tugas dengan adil serta penuh tanggungjawab demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat Malaysia. Jadi itu sahajalah dari saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Syakir bin Jamaluddin yang bernombor metrik 2021491668. Tujuan saya di sini adalah untuk membentangkan berkenaan fungsi Dewan Rakyat dan Parlimen. Sebelum kita sentuh berkenaan dengan fungsi tersebut, suka saya ingin memberitahu apakah makna di sebalik Dewan Rakyat dan Parlimen. Untuk pengetahuan semua, Dewan Rakyat merupakan salah satu daripada dua dewan di dalam Parlimen Malaysia. Lagi satu dewan adalah Dewan Negara. Dewan Rakyat ini adalah tempat di mana rang undang-undang diluluskan, samalah juga dengan Dewan Negara. Jika salah satu daripada dewan tersebut tidak meluluskan rang undang-undang tersebut, maka apa yang diuntangkan tersebut tidak boleh digubal dan diguna pakai. Dan seusai rang undang-undang itu diluluskan, barulah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan diraja. Untuk pengetahuan semua, ahli-ahli Dewan Rakyat juga dikenali sebagai ahli parlimen dan ahli yang berhormat. Mereka yang terdiri daripada ahli politik yang menang dalam pilihan raya umum sebelum itu yang dilantik menjadi ahli Dewan Rakyat. Bagi Parlimen Malaysia pula, ia merupakan badan perundangan kebangsaan Malaysia di mana ia berdasarkan sistem Parlimen Westminster. Maksudnya, perlu ada seorang Perdana Menteri untuk mentadbir negara. Kita kembali kepada tugas dan fungsi Dewan Rakyat dan Parlimen. Seperti yang saya sedia maklum, fungsi Dewan Rakyat adalah meluluskan rang undang-undang di Malaysia. Tapi bukan takat itu sahaja, dalam Dewan Rakyat juga
boleh menghapuskan dan menukarkan rang undang-undang yang sedia ada mengikut kepada keadaan ketika itu, adakah masih relevan ataupun tidak. Maksimum Dewan Rakyat akan bersidang adalah dalam tempoh 5 tahun sahaja, dan selepas itu pilihan raya umum akan diadakan semula bagi memilih ahli Dewan Rakyat yang baharu. Bagi Parlimen pula, tidak ada bezanya dengan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, sebab macam saya cakap sebelum ni, mula-mula yang Parlimen terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Selain itu juga, Parlimen juga berfungsi sebagai memeriksa dasar-dasar kerajaan serta meluluskan bajet kerajaan dan cadangan cukai yang baru. Untuk pengetahuan, sebenarnya Dewan Rakyat hanya berkuasa untuk negara sahaja, manakala di setiap negeri Malaysia juga mempunyai Dewan Undangan Negeri masing-masing, di mana dalam setiap Dewan Negeri tersebut akan dipimpin oleh seorang Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Sebagai contoh, Menteri Besar Johor iaitu Yang Amat Berbahagia Wan Hafiz Ghazi. Beliau akan mengawal setiap pergerakan keluar masuk undang-undang di negerinya sambil dibantu oleh semua ahli Dewan Rakyat yang lain, dan akhirnya akan dipersembahkan kepada Sultan untuk diperkenankan. Selain daripada Johor, ada pun menteri besar seperti Selangor Yang Amat Berbahagia Amruddin Syahari, Negeri Sembilan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Haji Aminuddin Haji Harun, Kedah Yang Amat Berbahagia Muhammad Sanusi Muhammad Nor, Perak Yang Amat Berbahagia Datuk Sa'rani Muhammad, Pahang Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, dan untuk negeri-negeri yang lain juga. Sekian saja daripada saya, dan lanjutkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, raja berperlembagaan dan politik demokrasi merupakan ciri-ciri unik bagi proses demokrasi di Malaysia. Setiap negara yang mengamalkan demokrasi mempunyai ciri dan corak perdemokrasian tersendiri. Kewujudan raja berperlembagaan dipengaruhi faktor sejarah tanah Melayu yang merupakan asas kepada pembentukan Malaysia yang disertai oleh Sabah dan Sarawak pada 1963. Raja berperlembagaan ini secara asasnya merupakan pelindung dan tiang seri kepada asas demokrasi buat negara ini agar tidak dinominasi oleh pihak-pihak yang mampu mencetuskan ketegangan politik dalam negara. Hal ini boleh dilihat peranan raja berperlembagaan khususnya yang di-Pertuan Agong yang melindungi penduduk asal Malaysia iaitu kaum Melayu dan Bumiputera serta melindungi institusi asas seperti kehakiman dan kerajaan dengan pelantikan yang munasabah menurut baginda. Bagi menjamin kepentingan rakyat, amalan demokrasi dikuatkuasakan dengan bidang kuasa yang kuat untuk badan perundangan iaitu Parlimen. Kesimpulannya, rakyat Malaysia mestilah melindungi ideologi politik negara kita iaitu raja berperlembagaan dan politik demokrasi kerana ianya memiliki keunikan tersendiri dalam mencorakkan hala tuju dan masa hadapan negara. Sekian, itu sahaja daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.